Assalamualaikum murid-murid, guys semua. Kita hari ini akan sambung lagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Baik, kita akan teruskan dengan bidang akidah seperti yang telah kita mulakan sebelum ini, iaitu pelajaran nombor 8, Al-Asma'ul Husna. Ingat lagi apa dia? Nama-nama Allah yang indah. Ada berapa semua? 99. Baik, salah satu daripadanya ialah Al-Hasib. Pada pertemuan ataupun topik yang lalu kita telah pun mengetahui apakah pengertian Al-Hasib dan apakah maksud ataupun dalil secara nakli yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya nama Allah yang berbunyi Al-Hasib. Dan kita juga belajar sudah hukum beriman bahawa Allah itu namanya Al-Hasib juga adalah wajib. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi dengan apakah kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Buku teks muka surat 90. Baik, sebelum ini kita telah pun ketahui bahawa Al-Hasib itu maksudnya Allah itu dia maha menghitung setiap perbuatan yang kita buat, baik yang kecil maupun yang besar, yang kelihatan oleh yang boleh dilihat oleh orang ramai ataupun kita sembunyi-sembunyi, sama ada yang dituturkan oleh lidah ataupun yang kita lintaskan dalam hati, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat kesan daripada kita percaya bahawa Allah itu berkuasa menghitung segala-galanya. Kita yang pertama, kita akan membanyakkan amalan. Sebab kita tahu apa jua amalan yang kita buat, sama ada terbuka ataupun sembunyi, Allah akan hitung, akan kira sebagai perkara yang baik. Contoh kita bersedekah walaupun dengan 1 sen, pasti Allah akan hitung sebagai pahala, sebagai ganjaran, sebagai amalan yang dia suka. Maka kita akan banyakkan amalan yang baik. Yang kedua, bersegera melakukan amalan kebaikan. Maksudnya kita tidak akan bertangguh-tangguh. Contohnya kita disuruh oleh ibu kita atau ayah kita untuk membantu di rumah. Maka kita tahu walaupun bantuan yang kita buat itu tidak dilihat oleh rakan-rakan kita yang lain, tapi kita percaya Allah mengiranya, menghitungnya sebagai perkara yang baik. Maka kita buat dengan segera. Kita tidak menangguh-nangguhnya. Yang ketiga, menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Kerana masa yang kita ada ini, kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan merugikan kita. Ya, terutamanya murid-murid sekarang di usia yang muda. Otak kita masih cerdas, badan kita masih cergas. Jadi inilah masanya untuk kita buat perkara yang berfaedah. Contohnya bergotong royong, ataupun membantu rakan-rakan yang susah. Jadi semua itu akan dihitung oleh Allah sebagai amalan yang baik. Yang keempat, meninggalkan maksiat. Maksudnya kita tidak melakukan kejahatan ataupun perkara-perkara yang boleh membawa dosa. Sama ada dosa itu dosa yang kelihatan kecil ataupun besar. Maksiat itu dilihat orang ataupun tidak. Kerana kita percaya Allah menghitung semuanya. Baik yang kita buat secara sembunyi maupun terang-terangan. Yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Maksudnya kita berterima kasih, kita menghargai segala nikmat yang Allah kurniakan kerana dia menghitung segala-gala yang kita syukuri. Dan yang keenam, hidup disayangi oleh Allah. Ya, bila kita banyak buat kebaikan, kita bersegera buat perkara-perkara yang bermanfaat, kita tidak melakukan maksiat, sudah tentu kita akan disayangi oleh Allah. Baik, mari kita lihat di sini. Dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah, kita belajar sudah sebelum ini yang bermaksud, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, maksudnya walaupun sikit, nescaya akan dilihatnya dalam buku amalannya. Maksudnya setiap amalan yang kita buat semuanya direkod dalam buku. Seperti mana kalau kita datang sekolah, ada buku disiplin kan. Kalau kita buat salah, kita akan direkodkan dalam tu. Begitulah hidup kita juga direkod oleh Allah. Walaupun apa yang kita buat itu kecil ataupun sedikit. Contoh, gambar di sini. Sentiasa mengingati Allah ketika naik bas.
Berapa ramai di kalangan kita yang datang ke sekolah, pulang dari sekolah, sambil duduk, dia berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membantu ibu bapa, lipat kain, jemur kain di luar. Kemudian membantu orang yang dalam kesusahan. Kemudian menunaikan tanggungjawab sosial, membersihkan kawasan sekolah ataupun kawasan rumah kita. Baik, kita lihat yang di bawah ini nilai daripada pembelajaran kita menghargai masa dengan melakukan kebaikan. Jadi murid-murid, ambillah peluang sewaktu kita masih muda remaja ini untuk kita buat perkara-perkara yang berfaedah. Walaupun kita mungkin bermain permainan video, ambil kesempatan ketika kita di atas talian bermain video, kita kongsikan nasihat yang baik-baik kepada rakan-rakan kita yang ada bersama-sama. Baik, yang terakhir muka surat 91, murid-murid lihat di sini ya. Di sini ada lagi firman Allah, sambungan yang tadi, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah walaupun sedikit, nescaya akan dilihatnya dalam buku amalannya nanti. Baik, kita lihat pula yang terakhir ini, bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Apa buktinya? Yang Allah itu maha menghitung. Yang pertama, adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Kita telah tahu dan kita beriman, nanti selepas kita mati, kita akan dibangkitkan semula pada hari kiamat, di hari akhirat. Waktu itu untuk apa? Untuk dihitung balik, untuk dikira amalan-amalan kita di dunia. Yang kedua, diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Macam mana kalau kita lihat di atas dunia ini, orang yang buat baik akan diberikan ganjaran. Orang buat jahat akan diberikan hukuman. Demikianlah Allah jadikan syurga. Yang ketiga, diciptakan neraka sebagai balasan hukuman kepada orang yang engkar. Ini bermakna Allah akan hitung. Allah sentiasa menghitung apa yang kita buat di dunia dan juga di dunia semasa hidup kita. Kalau kita buat baik, maka akan dapat syurga. Kalau buat jahat, maka na'udzubillah masuk neraka. Yang keempat, malaikat raqib dan atid. Ini kita belajar sudah. Dua malaikat ini ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan juga yang buruk. Yang kelima, adanya mizan, iaitu alat penimbang neraca timbangan amalan. Dan yang keenam, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Kita lihat gambar ni sambungan daripada muka surat sebelum ini. Mudah berputus asa. Ini siapa? Maksudnya bukan mudah, tetapi maksudnya dia tidak bersungguh-sungguh, malah dia cepat sedih dan cepat kecewa. Ini semua adalah sikap-sikap yang perlu dielakkan. Kemudian mengambil hak orang lain. Itu tandanya dia tidak percaya adanya Allah yang bersifat Al-Hasib. Kemudian, ini contoh perbualan ayah. Naim, mari tolong ayah. Apa jawabnya? Sekejap lagi lah ayah. Dia menangguh-nangguh perbuatan yang baik. Dan maksudnya tidak membantu ibu bapa. Dan yang keempat, menganiaya orang lain. Dia pancitkan tayar basikal kawannya. Jadi ini semua adalah contoh-contoh perkara keburukan, kejahatan yang disebut dalam Quran. Semuanya akan dicatat. Baik, sampai sini sahaja. Akan datang Ustaz akan kongsikan satu kisah yang menarik, dan Ustaz harap murid-murid juga cuba membacanya. Nanti kita akan kongsikan bersama.